Jadi baru-baru ni ada rakan subscriber kita lah yang bertanyakan saya, arang tu fungsi dia apa? Apa manfaat arang pada tanaman? Sebenarnya arang ni banyak manfaat dia. Jadi kalau kita selalu dengar, kita ada arang sekam kan, kita ada arang kayu, ada arang tempurung, batu arang pun ada kan. Yang masa arang batu ni orang buat untuk mungkin tenaga elektrik ke apa, di pembakaran lah, untuk steam kapal ke dan sebagainya. Tapi untuk tanaman ni, dia lebih sinonim dengan arang sekam dan juga arang kayu. Kalau arang sekam ni banyak orang guna untuk campuran tanah 321 ataupun penghasilan kompos. Itu arang sekam. Kalau yang arang kayu ni, kita selalu juga tengok orang tanam bunga anggerik, bunga orkid, dia pakai arang kayu kan. Biasanya kayu ni daripada kayu-kayu bakau lah. So, yang jual-jual kedai tu kayu bakau. Jadi hari ni kita nak tengok apa dia 8 manfaat arang pada tanaman. Okey, jadi manfaat yang pertama adalah campuran arang dengan media tanaman mampu membuatkan media tanaman itu lebih poros. Jadi apa itu tanah yang bersifat poros? Tanah yang bersifat poros ni adalah tanah yang mempunyai banyak ruang-ruang udara di dalamnya, yang mana banyak boleh menyimpan oksigen dan juga akar boleh berkembang lebih bebas. Dan lagi satu, bila tanah ini poros, bila kita siram air, dia tidak mudah bertakung. Air tu tidak mudah bertakung, yang mana air bertakung ni mampu membuatkan akar lemas. Dan lagi satu, apabila musim kering, musim kemarau, tanah itu tidak akan keras. Dia tidak keras, bermakna dia tetap gembur. Jadi apa yang dimasukkan dengan poros itu adalah gembur. Itu adalah yang pertama. Okey, jadi manfaat yang kedua adalah arang ini mampu meneutralkan pH tanah. Jadi semua orang sedia maklum saya rasa, jika tanah terlalu berasid atau lebih kita panggil sebagai tanah masam, pokok akan lebih mudah terbantut. Jadi pokok terbantut, mikroorganisma pun tak dapat membiak dekat dalam tanah. Kemudian mungkin juga diserang penyakit. Jadi dengan itu kita perlu meneutralkan pH tanah kita. pH tanah yang paling sesuai adalah sekitar 6.5 ke 5.5 ke atas ke 6.5. Itu adalah yang terbaik lah, berdekatan dengan neutral. Kalau neutral betul 7, biasanya susah nak dapat 7. Tapi 5.5 ke 6.5 itu adalah yang ideal. Jadi dengan cara kita menabur arang pada tanah ataupun kita mencampurkan arang, sedikit sebanyak kita mampu meneutralkan pH tanah tersebut. Manfaat yang ketiga adalah dengan cara kita menabur arang atau mencampur arang ke dalam media tanaman kita, ia mampu menghalang serangga-serangga kecil, ulat-ulat kecil dan siput-siput kecil daripada bersembunyi di dalam media tanah. Jadi serangga-serangga kecil ni, haiwan-haiwan perosak lah kita gelar ni, mereka ni kalau musim panas, mereka akan menyorok di dalam tanah, kemudian bila redup, dia akan buat kerja lah, malam dia akan makan daun dan sebagainya. Jadi dengan adanya serbuk arang ini, ia mampu untuk mengatasi masalah ini. Baik, manfaat yang keempat, arang sebagai media penyerap gas dan bau. Jadi saya tahu ramai petani-petani yang sangat suka kan, sangat gemarkan baja organik. Tetapi baja organik ini mempunyai satu bau yang kurang menyenangkan. Mungkin baja organik pada tai ayam, tai kambing ada sedikit bau yang kurang menyenangkan. Jadi arang ini dia mampu menyerap bau-bauan tersebut dan gas-gas tersebut. Jadi dengan keadaan taman yang cantik tapi ada bau yang kurang menyenangkan, tak seronok juga. So kalau taman tu cantik ditambah pula dengan tiada bau yang kurang menyenangkan, baulah sempurna kita punya kebun, betul tak? Terusnya, manfaat yang kelima. Jadi manfaat yang kelima ni yang ramai orang tak tahu. Jadi sebenarnya fungsi arang ini salah satunya adalah untuk menyerap baja berlebihan. Okey. Kadang-kadang kita pun tak tahu kan macam-macam baja kita guna. Kita suka guna baja sembur, baja siram, baja tabur. Jadi fungsi arang ini, dia akan menyerap baja-baja berlebihan. Macam mana dia nak tahu baja tu berlebihan? Jadi pokok ni dia ada kemampuan dia untuk menyerap baja. Jadi kalau pokok dah tak mampu makan baja, dia tak akan makan. Jadi sisa-sisa lebihan siraman baja ataupun semburan baja itu akan diserap oleh arang. Dan dalam pada masa yang sama, jika pokok memerlukan baja tersebut, dia akan serap balik daripada arang. Arang tadi dah serap baja. Kalau pokok nak baja, dia nak makan, dia akan serap balik pada arang. Selebih kepada ejen penyimpanan sisa-sisa baja yang terlebih. Ini mesti ramai yang tak tahu kan. Manfaat yang keenam adalah arang sebagai ejen penyimpan air antara yang terbaik lah. Jadi kadang-kadang kalau kita ni tak ada masa kan, nak siram pokok sehari atau 2 hari, kalau kita punya media tanaman tu ada campuran arang dan sebagainya kan, dia mampu menyimpan air lebih lama, lebih-lebih lagi pada musim kemarau. Kalau tak percaya, pergilah ambil arang, cuba siram air, tengok berapa hari arang tu nak kering. Lama arang nak kering sebab dia mampu menyerap air dengan
tempoh masa yang sangat panjang. Jadi ia sangat sesuai lah untuk dicampurkan pada media tanaman. Jadi manfaat yang ketujuh adalah ia mampu menyerap bau-bauan daripada sisa-sisa racun serangga. Sama juga macam tadi, dia serap bau-bauan yang kurang menyenangkan daripada baju-baju organik seperti tinja ayam, tinja kambing dan sebagainya. Racun serangga juga begitu. Kadang-kadang racun serangga ni kan bau dia kuat sikit kan. Jadi dengan adanya arang ni, dia mampu untuk menyerap bau-bau tersebut. Dan manfaat yang terakhir adalah arang ini mampu membantu untuk mengelakkan daripada pertumbuhan kulat ataupun serangan kulat. Jadi semua orang tahu kulat ni benda yang paling kita takut. Saya pun takut dengan kulat ni sebab kadang-kadang kita tanam pokok sayur ke dan sebagainya, pokok tu sihat, besar, mula-mula dia besar, tiba-tiba pokok tu mati, layu, daun gugur dan kering. Jadi bila kita korek dalam, kita tengok dekat akar tu ada sedikit benda putih-putih lah. Jadi itulah yang dipanggil sebagai kulat akar. Dia mampu membusukkan akar. Jadi bila akar ni busuk, akar tak sihat, pokok tak dapat cari makanan kat bawah. Bila tak dapat cari makanan, sebab tu pokok tu mati. Jadi dengan cara kita mencampur ataupun kita menaburkan batu arang ni pada tanaman, pada media tanaman, sedikit sebanyak ia mampu untuk mengelakkan serangan kulat. Okey, selesai penerangan mengenai arang tadi. Jadi sekarang ni macam ni kita nak gunakan. Okey, jadi ada dua arang yang selalu common lah yang saya cerita tadi. Satu arang sekam, satu lagi arang kayu. Kalau arang sekam ni kita campur dengan media tanah untuk dijadikan campuran 321 lah ataupun kompos lah. Contoh macam ni tanah 321 saya guna. Adalah sedikit campuran sekam, tanah topsoil dan sedikit kompos. Dan ini adalah arang kayu. Ini arang kayu ni adalah arang bakar. Saya suka guna arang kayu ni. Kalau arang tempurung, dia agak susah untuk dihancurkan sebab dia keras. Tapi arang kayu yang jenis bakau ni mudah dihancurkan. Biasanya saya akan letakkan dalam plastik, kemudian saya akan ketuk-ketuk lah guna batu atau hammer sehinggalah jadi seperti ini. Ini stok arang saya lah. Tapi saya tak hancurkan terlalu hancur. Ada ketul-ketulan begini. Jadi apa yang perlu buat hanyalah ambil lah lebih kurang segenggam arang ni lah. Segenggam arang ni, kemudian letak je lah dekat atas pokok. Letak atas pokok macam ni. Taburkan macam baja ni. Jadi kalau terlebih pun tak ada masalah benda ni. Terlebih pun tak ada masalah, kurang pun tak ada masalah. Dia sebab dia tak akan menjejaskan pokok. Dia tidak akan menjejaskan pokok. Tuang je macam ni. Biasanya saya akan tuang macam ni, saya akan tuang macam ni. Okay. Jadi sebab apa saya tumbuk tidak terlalu hancur? Sebab kadang-kadang kalau kita siram, kalau terlalu hancur, bila kita siram, takut arang-arang ni dia akan keluar daripada lubang-lubang pasu, lubang-lubang polybag ni lah. Jadi saya tumbuk tidak terlalu hancur dan saya akan taburkan macam ni. Saya biasanya tabur sebulan sekali. Itu sudah memadai. Okey. Mantap. Ini pokok tin ataupun Inggeris dipanggil fig. Pokok tin, buah syurga, pokok syurga. Okey, alhamdulillah selesai sudah satu perkongsian ilmu pada hari ini. Saya pun tak adalah pandai sangat. Saya bukan profesor, saya bukan saintis. Saya hanyalah orang biasa yang suka berkongsi ilmu melalui pengalaman-pengalaman yang saya dah buat, dan saya seorang pecinta tanaman. Jadi, kalau bermanfaat, jangan lupa like, share dan komen. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.